Azia, kita boleh mulakan ya? Boleh mula ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi pada pagi ini untuk kelas yang seterusnya. Sebelum tu kita alu-alukan kehadiran Ustaz Muhammad Arif Syafarin bin Nurdin selaku pembimbing kita pada hari ini, dan semua sahabat sepengajian kuliah tajwid insya-Allah dari pelbagai grup. Terima kasih di atas kehadiran semua. Pada pagi ini kita akan teruskan dengan topik Hamzah kotak. Betul ya Ustaz ya? InsyaAllah. Sebutan tu ya? Hamzah kotak. Betul ya? Hamzah kotak insyaAllah. Minggu lepas Hamzah wasal. InsyaAllah hari ini Hamzah kotak. Apa itu Hamzah kotak? Nanti Ustaz akan jelaskan dengan panjang lebar lah. Jadi kita teruskan, kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan perkongsian kuliahnya. Ustaz selalu sebut berkongsi ilmu. Berkongsi ilmu. Kita persilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Terima kasih Kak Azia selaku moderator pada hari ini, Kak Syida juga penganjur bersama muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, adik-adik yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama dalam siri pengajian kuliah tajwid secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, memberikan kita taufik dan juga petunjuk serta hidayah di atas jalan kebaikan yang kita lalui terus menerus daripada hari ke hari, mengharapkan keridaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam bab Hamzah al-Qata'. Ya, Hamzah al-Qata' seperti mana yang telah dibagi tahu oleh Kak Aziah tadi, insya-Allah. Jadi minggu lepas kita bicarakan tentang Hamzah wasal, hari ini kita akan bicarakan tentang tajuk yang baru iaitu Hamzah al-Qata'. Okey, bukan Hamzah Qata', okey, bukan Hamzah kotak pun salah juga, Hamzah Qata' dia sebutnya. Jadi insya-Allah untuk memulakan bicara kita pada atau perkongsian kita pada hari ini, kita mulakan sama-sama dengan membaca suratul Fatihah dan 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, begitulah 10 ayat daripada 10 ayat yang terawal daripada Suratul Kahfi sebagai mukaddimah kita, pertemuan kita pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita fadilat kelebihan di atas bacaan yang telah kita bacakan tadi. Alhamdulillah. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung di dalam tajuk perbicaraan kita mengenai Hamzah Al-Qata'. Okay, Hamzah Qata' seperti yang insyaAllah ada dalam slide yang saya sediakan ini. Jadi muslim tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, minggu lepas kita bicarakan tentang tajuk Hamzah Wasal. Okay? Hamzah Wasal telah kita sebutkan, cuma pada pertemuan pada awal pagi ini saya nak recap balik ataupun nak buat sedikit ulang kaji tentang Hamzah Wasal. Kan minggu lepas yang akhir-akhir itu agak laju sikit kerana mengejar masa minggu lepas. Jadi kita buat sedikit revision yang belakang yang tajuk Hamzah Wasal sebelum kita bicarakan tentang Hamzah Qata'. Okey. Jadi insyaAllah kita ulang balik sedikit tentang tajuk Hamzah Wasal. Boleh beri perhatian tentang Hamzah Wasal, mungkin kita tak sempat untuk faham betul-betul. Jadi saya terus ambil kepada tajuk yang ataupun slide yang membicarakan pada memulakan Hamzah Wasal tidak berpandukan baris huruf ketiga. Okey. Baik, sebelum tu kita tengok sikit tentang Hamzah Wasal ni. Dia ada 3 kaedah untuk kita bariskan dia. Okey, yang pertama apabila Hamzah Wasal itu dia berada dengan alif lam. Okey, sama ada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Maka kalau dia berada dengan alif lam atau dengan lam lah, maknanya dengan lam, okey, maka dia dipanggil sebagai
alif lam dan dia sentiasa berbaris di atas. Okey. Jadi kita akan baca al. Tidak adalah il, tidak adalah ul. Sentiasa dengan al. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua iaitu memulakan hamzah wasal berpandukan pada baris huruf ketiga. Berpandukan baris huruf ketiga iaitu melihat kepada baris. Melihat kepada baris huruf yang ketiga, dan ini berlaku kepada fi'il, kepada kepada huruf dan kepada masdar. Okey. Jadi fi'il yang berlaku ialah pada fi'il amar, okey, fi'il amar dan juga fi'il madhi. Ini kita telah bicarakan. Maknanya berpandukan baris huruf ketiga ni, kita tengok iaitu contohnya kalaulah kalaulah baris huruf ketiga itu baris fathah ataupun atas, maka hamzah wasal ikut dia akan berbaris di bawah ataupun baris kasrah. Okay, kalau huruf ketiga berbaris bawah ataupun kasrah, maka hamzah wasal ikut juga baris kasrah. Dan kalau huruf ketiga itu berbaris di depan ataupun dhammah, maka hamzah wasal baris di depan ataupun dhammah. Tengok sedikit contoh. Kalau fathah, kalau huruf ketiga berbaris di atas fathah, maka hamzah wasal kita mulakan baris bawah. Contohnya izhab bi kitabi hadza, izhab bi kitabi hadza, iqtaraba linnas, istankafu istaghfir lahu. Okey, kalau huruf ketiga berbaris kasrah atau berbaris bawah, maka hamzah wasal kita nak mulakan atau nak ibtida ikut berbaris di bawah. Ihdinas sirata, isbiru, istikbaran, ikhtilafi. Okey. Begitu juga kaedah yang ketiga, iaitu jika huruf ketiga itu dhammah, maka hamzah wasal akan ikut berbaris dhammah. Contohnya ud'u ila. Ud'u ila, huruf ketiga iaitu ain berbaris dhammah, maka hamzah wasal ikut juga baris dhammah. Ud'u ila, ud'u rabbakum, udhkuru dan usjudu. Okey. Ini ialah bagi mengikut huruf yang ketiga. Baik, dan yang ketiga, kaedah yang ketiga, memulakan hamzah wasal tidak berpandukan baris huruf ketiga. Baik, tidak berpandukan baris huruf ketiga maknanya dia melihat kepada beberapa perkara atau beberapa ciri. Yang pertama iaitu ada 7 kata nama atau 7 isim hamzah wasal sentiasa berbaris di bawah. Okay, sentiasa berbaris di bawah ketika mana kita nak ibtida. Okay, iaitu memulakan bacaan. Apa maksud ibtida? Memulakan bacaan. Baik, contoh ataupun kalimah yang pertama pada ibnu. Okay, dia mudah saja nak ingat. Dia ada 7. Okay, ibnu, ibnata. Ibnu anak lelaki, ibnata anak perempuan. Okay. Ithnaini, ithnataini. Dua lelaki, 2 perempuan. Imru'un dan imra'atun. Pemimpin lelaki dan pemimpin perempuan. Okay. Ataupun lelaki dan perempuan. Imru'un, imra'atun. Okay. Ismu itu nama. Okay. Ibnu, ibnata, ithnain, ithnaini, imru'un, imra'atun dan ismu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketujuh-tujuh kalimah ini kalau kita nak ibtida, okay, nak ibtida daripada dia, maka sentiasa berbaris di bawah. Contohnya ibnu Maryam. Contohnya ibnata Imran. Contohnya ithnaini fakadzabuhuma. Ithnataini falahuma. Imru'un halaka laysa lahu. Imra'atun walahu akhun. Ismullahi katsira. Okay. Sentiasa kalimah ini berbaris di bawah apabila kita nak ibtida daripada perkataan tersebut. Maka ini tidak mengambil hukum baris huruf ketiga. Okay. Contohnya ibnu, kita lihat nun huruf ketiga berbaris di depan. Jangan kita baca ubnu, tapi ibnu. Okay. Begitu juga imru'un, begitu juga ismu. Ya. Maka kita baca dengan sentiasa berbaris di bawah. Okey. Kemudian yang kedua ada 4 fi'il, 4 kata kerja hamzah wasal sentiasa berbaris di
sentiasa berbaris di bawah ketika ibtidah, iaitu kalimah ibnu, iqbu, imbu dan imshu. Okey, ibnu, iqbu, imbu dan imshu. Baik, jadi kalau 4 kalimah ini kalau kita nak ibtidah, maka dia bermula berbaris di bawah bagi hamzah wasal. Okey, ibnu alaihim, iqdu ilayya wa la tunzirun, imdu haitsu tu'marun, imshu wasbiru. Okey. Kenapa? Kerana asal perkataan ini adalah berbaris di bawah huruf ketiganya. Okey. Jadi kata asal kalimah ini sebenarnya huruf ketiga berbaris di bawah, bukan berbaris di depan. Tetapi dalam mushaf dia tulis berbaris di depan, maka sebab itulah dia disebut sebagai mengikut kaedah 4 fa'il ini sentiasa baris bawah. Cuma dalam 4 ayat ini, dalam 4 kalimah ini yang berada dalam surah Al-Kahfi, Yunus, Al-Hijr dan juga Sad ini, biasanya kita akan baca wasal lah. Qalu banu alaihim bunyana thumma qudu ilayya wa la tunzirun wamdu haitsu tu'marun animshu wasbiru. Tidak ada masalah, cuma 4 perkataan ini, 4 kalimah ini hanya akan dibariskan bawah pada hamzah wasal ketika ibtidah. Ingat, ketika ibtidah pada perkataan tersebut. Okey, baik. Yang ketiga, hamzah wasal dibaca ibdal. Dibaca ibdal dengan berapa harakat? 2 harakat. Iaitu apabila selepas hamzah wasal itu ada hamzah sakinah. Selepas hamzah wasal ada hamzah sakinah, maka ditukarkan ataupun diibdalkan. Baik, ini yang menjadi, ini juga yang banyak soalan ataupun yang biasanya kita nak tahu, dan ini juga akan disentuh dalam bab hamzah qata' nanti, kerana ada hamzah qata' di situ, itu hamzah qata' tu. Okey, maka kita nak sebut kat sini pada hamzah wasal ini, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Kalau kita wasal, fal yu'addil ladzi tumina, kita terus masuk dalam hamzah tu. Ini hamzah qata' ni, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Tapi apabila kita nak ibtidah, maka kita akan melihat kedudukan hamzah qata' itu berada di dalam rumah waw. Okey, maka bila duduk dalam rumah waw, hamzah wasal akan dibaca dengan baris depan, utumina. Okey, utumina, dia akan dibaca ibdal. Berapa harakat? 2 harakat. Utumina amanatahu. Okey. Contoh pada surah Al-Ahqaf ayat yang keempat, maka hamzah qata' berada dalam rumah ya. Maka apabila berada dalam rumah ya, hamzah wasal kita bariskan bawah dan dibaca ibdal 2 harakat. Ituni bikitabim min qabli hadha. Okey, ituni. Jadi dalam surah Al-Ahqaf ayat 4 inilah yang menjadi kesalahan ramai pembaca apabila mereka tidak mengetahui cara bacaan. Okey, kenapa? Kerana dalam surah Al-Ahqaf ayat keempat ni memang kita akan berhenti sebelum kalimah ituni tu, kerana di situ ada waqaf dan kita perlu ibtidak daripada kalimah ini, maka ramai orang tidak tahu untuk membaca ibdal 2 harakat dengan ituni. Ingat kenapa baca hamzah wasal baris bawah? Kerana hamzah itu berada dalam rumah ya. Okey, kenapa dia baca dengan ibdal 2 harakat? Sebab itulah kaedah dia membaca dengan ibdal 2 harakat, kerana dia telah menjadi mad badal ataupun ibdal lah 2 harakat. Tengok pada mad huruf maafkan saya, pada rumah bagi hamzah atau hamzah qata' itulah. Okey. Contoh yang ketiga, kalimah idzalli. Maka di sini kita pun bersama macam itu ni, baris bawah hamzah wasal dan dibaca ibdal 2 harakat. Idzalli. Wa minhum man yaqulu dzalli, itu kalau wasal. Tapi kalau kita nak ibtidah, idzalli wa la taftini. Okey. Begitu juga kalimah iti bi Qur'anin. Okey, hamzah wasal, hamzah berada dalam rumah ya, maka hamzah wasal baris bawah dibaca ibdal 2 harakat. Iti bi Qur'anin. Kemudian
Summa tu saffa, kalau ibtidak daripada kalimah itu kita akan baca itu saffa. Okey? Itu saffa. Baik. Baik. Jadi itulah antara yang kita sebutkan pada hamzah wasal pada minggu lepas. Okey. Dan dalam bacaan ibdal dua harakat ini juga akan disebut dalam tajuk hamzah qata' nanti Ada dalam bab hamzah qata' nanti. Okey, jelas Ya. Okey. Insya-Allah kita hari ini nak masuk di dalam tajuk baru iaitu hamzah qata'. Saya tak tahu betul ke je QOTO tu. Qata'. Al-qata'. Tak apalah. Okey. Baik, muslimin muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Baik, tajuk hari ini ialah hamzah qata'. Kita nak tengok sedikit apa pula hamzah qata'. Sebelum ni tak pernah tahu pula, yang tahu ada hamzah aja. Ialah ada hamzah wasal dan hamzah qata'. Pengertiannya, hamzah yang kekal ibtida dan wasal serta pada hamzah yang kekal ketika ibtida dan wasal serta pada tulisan. Dia kekal ketika ibtida dan wasal. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslim-muslimat, kalau kita tengok hamzah wasal sebelum ini, dia hanya wujud ketika ibtida. Tetapi hamzah qata' iaitu hamzah yang kekal ketika ibtida dan wasal. Bermakna ketika mana kita mulakan dan ketika mana kita wasal pun dia ada. Dia tetap dibaca. Itu dipanggil sebagai hamzah qata'. Beza dengan hamzah wasal. Okey. Yang kedua, huruf hamzah yang dibaca atau dibariskan. Yang dibariskan ketika memulakan bacaan darinya ibtida atau menyambung bacaan padanya wasal pada sesuatu perkataan samalah. Ini saya ambil pengertian yang lain dalam buku tajwid yang lain. Okey. Jadi maknanya samalah. Kalau maksudnya hamzah qata' dia kalau kita sambung pun tetap baca. Tetap kena baca. Berbeza hamzah wasal, sambung tak dibaca. Itu sajalah. Yang ketiga dinamakan hamzah qata'. Kenapa? Ataupun terputus. Jadi qata' itu terputus qata' macam kita sebut huruf al-muqatta'at di awal surah. Itu huruf yang terputus. Dinamakan hamzah qata' atau terputus ialah kerana memutuskan di antara huruf ketika menyebutnya. Jadi maknanya dia tidak wasal lah. Kalau wasal, hamzah wasal kita sebutkan sebelum ini. Kenapa dinamakan hamzah wasal? Kerana dia menyambung di antara huruf sakinah, huruf sakin yang sebelumnya. Dia tidak baca. Tapi hamzah qata' dia perlu dibaca, dia memutuskan antara huruf yang sebelumnya, maka disebut sebagai qata' atau terputus. Okey? Sebab itu dipanggil sebagai hamzah qata'. Nama-nama ni saya selalu sebut diberikan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama tajwid untuk membezakan di antara beberapa tajuk ataupun di beberapa hamzah. Khususnya bagi contohnya hamzah dia ada dua lah, hamzah wasal, ada hamzah qata'. Itu nama yang diberikan. Ada sebablah diberi nama tu untuk kita jelaskan sahaja kenapa diberikan nama begitu. Tak ingat nama pun tak apa selagi mana kita baca tu betul. Jadi ada orang kadang-kadang dia ingat nama tapi baca pun tak betul. Tak bolehlah. Mesti kena dua-dua betul. Baik. Okey, jelas pengertiannya? Ringkas Okey, tengok yang kedua, tanda mengenal. Tanda kita kenal hamzah qata' boleh dikenali dengan melihat huruf hamzah. Ni nampak ni huruf hamzah. Okey. Berbaris. Huruf hamzah yang berbaris dalam perkataan. Berbaris ni maknanya dia ada baris lah. Okey. Wujud di awal, boleh jadi berada di awal, boleh berada di tengah dan akhir sesuatu kalimah perkataan. Okey, dia ada awal, dia ada tengah, ada akhir. Berbaris pula maksudnya berbaris tu dia boleh berbaris fathah. Fathah ni apa? Atas. Okey. Kasrah di bawah. Dhammah baris depan. Ataupun sukun. Sukun maksudnya baris matilah, baris mati Ini tuan-tuan kena ingat ni dia punya terms ni
fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Okey. Ini istilah dalam ilmu tajwid. Okey. Istilah bahasa Arab. Fathah baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan, sukun mati. Okey. Baris matilah. Okey. Di bahasa Arab. Tapi janganlah kita bagi nama anak kita kasrah ke dhammah pula, tak sedap pula kan. Siapa nama anak? Muhammad Siti Dhammah contohnya kan. Muhammad Sukun. Ya. Muhammad Fathah. Fathah ya. Bagi Fatih tak apa, Fatih. Okey. Fatah pun tak apa. Fathah ni garis atas kan. Jadi kadang orang kita ni dia dengar Arab tu dia pun sedap ni. Kan. Okeylah, tak apalah. Ala kulli hal. Okey. Baik, itu tanda mengenal hamzah qata, dia ada tanda hamzah seperti ini Kalau hamzah wasal kita kata dia ada tanda seperti sad, kepala sad kecil. Hamzah qata ada hamzah seperti ini. Okey. Hukum bagi hamzah qata dibaca dengan tahqiq. Tahqiq ni apa? Jelas tahqiq. Ataupun jelas selama-lamanya. Okey, selama-lamanya baca dengan tahqiq. Maknanya tak berubah sampai hari kiamat, tak berubah. Bacalah secara tahqiq, jelas, maknanya mesti dijelaskan hamzah itu. Jangan disembunyikan, jangan dihazafkan, jangan ditashilkan sebagai contoh. Ada beberapa hamzah yang dibaca dengan tashil Okey, baik. Hukum daripada hamzah qata. Okey. Ini contohnya hamzah qata di awal perkataan. Hamzah qata di awal perkataan. Okey. Okey, fathah, baris fathah. Okey, ni tengok ni. Amara alla ta'budu illa. Okey, amara ini hamzah qata ni. Jadi sebenarnya kita kenal dah hamzah qata ni, cuma tak tahu nama dia je. Hamzah kita biasa panggil hamzah aje. Okey. Jadi nama nak sebut hamzah boleh, hamzah qata pun boleh, tidak ada masalah. Amara alla. Jadi ni hamzah hamzah qata berbaris fathah. Amara alla. Okey. Ta'budu. Ni pula alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Jadi makna hamzah qata itu dia perlu dibaca dengan tahqiq, dia memutuskan bacaan sebelum maknanya memutuskan bacaan sebelumnya itu bermakna dia tidak boleh diwasalkan. Contoh kita baca surah At-Takatsur ayat pertama ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Mesti baca dengan a. Bismillahirrahmanirrahim. Alha, tak boleh milhaakumut takatsur, tak boleh. Alif lam kat situ dia tak boleh terus wasal. Dia bukan hamzah wasal, dia hamzah qata. Mi alhaakumut takatsur. Okey, begitulah bacaan ataupun begitulah disebut sebagai qata. Alhaakumut takatsur. Okey. Contoh yang ketiga, ini inna ni bagi bawah. Asma'u, innani ma'akuma asma'u wa ara. Berbaris di fathah, berfathah di awal perkataan. Di awal perkataan ni maksudnya dia di awal lah ni. Asma'u satu perkataan, alha satu perkataan, amara satu perkataan, alla satu perkataan. Okey. Bukan satu ayat satu perkataan. Asma'u satu perkataan. Okey. Jadi berada hamzah wasal, maafkan saya, hamzah qata berada di awal perkataan. Okey. Contoh yang kedua, berada di awal perkataan dalam keadaan hamzah qata itu kasrah pada bawah. Contohnya illa. Ni illa ialah hamzah qata berbaris di bawah dan dia berada di awal perkataan. Illa. Juga iyyahu. Jadi kena jelaskan tu. Illa iyyahu. Dengan makhraj dan sifat bagi huruf hamzah. Apa makhraj bagi huruf hamzah? Berada di halqiyah, berada di bawah. Kawasan halqum bawah sekali. Ini penting ni, makhraj hamzah ni penting sebab ada orang baca makhraj hamzah dengan ain. Ada illa, ayya, contoh. Dia baca hamzah dengan ain, dia tergelincir nak pergi kepada ain pula. So pastikan makhraj hamzah itu betul-betul berada di tempat dia. Dan sifat dia iaitu syiddah, sifat dia iaitu apa lagi? Al-jahar. Maka kita kena ingat itu bagi hamzah. Okey, inna ansha'nahunna insya'a. Inna
hamzah qata' berada di awal perkataan berbaris di bawah insya'a. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga wa yukhrijukum ikhraja. Hamzah qata' berada di awal perkataan ikhraja berbaris kasrah. Suka juga untuk saya ingatkan hamzah qata' ini kalau dia berbaris di bawah, ya. Pastikan baris kasrah ini ya betul-betul kita bunyikan apa? Bunyikan kasrah lah, i. Okey. Kerana selain daripada kesalahan pembaca, dia baca dengan hamzah itu jadi ain. Apa lagi kesalahan dia? Dia baca baris kasrah itu seperti imalah dia panggil. Seperti imalah. Apa maksud imalah? Condong. Macam mana tu condong tu? Contohnya maknanya dia baca ni. Wa yukhrijukum ikhraja. Dengar? Dapat dengar? Dia ni. Pula. Bukan i. Wa yukhrijukum ikhraja. Hamzah itu berbaris kasrah. Hamzah qata' baris kasrah dibaca dengan tahqiq, jelas, baris bawah i, bukan jangan baca ikhraja. Okey. Bukan saja hamzah qata' lah, sama juga hamzah wasal. Hamzah wasal pun dia hamzah juga. Bila baris kasrah, pastikan kita baca betul-betul dengan baris kasrah. Ya, juga dalam suratul Fatihah ihdina, kita sebut ihdina tu hamzah wasal dibariskan bawah kerana huruf ketiga berbaris di atas. Baris huruf ketiga baris di bawah. Ihdi, dal tu baris bawah, maka hamzah wasal baris ikut baris bawah. Tetapi kadang-kadang ada juga saya dengar baca, ada imam pun baca macam tu, ihdina ihdinas sirat. Jangan baca latih tu, kasrah tu bunyi i. Ikhraja, jangan ikhraja. Kalau ikhraja terangkat, dia dah jadi seperti imalah, condong. Imalah ni condong. Condong maknanya atas pun tidak, a pun tidak, bawah pun tidak, i pun tidak. Dia duduk tengah-tengah. Jadinya. A, i, jadi tu salah tu. Okey. Jadi simple je kasrah fathah dhammah ni, tapi ramai juga yang orang kata apa? Tergelincir bila baca baris-baris ini. Okey. Contoh yang ketiga, hamzah qata' yang berbaris dhammah baris depan berada di awal perkataan. Okey. Wama umiru. Umiru. Hamzah qata' berada di awal kalimah umiru berbaris dhammah. Okey. Udhina lilladzina. Udhina satu kalimah, hamzah qata' berada di awal dan berbaris dhammah. Wama ubarri'u nafsi, hamzah wasal pada kalimah, hamzah qata' pada kalimah ubarri'u, hamzah qata' baris depan. Okey, untuk pada dhammah pula, iaitu baris depan. Bila kita sebut baris depan, tuan-tuan, mesti kena muncungkan. Kena apa? Muncungkan dengan ikhlas. Umiru. Umiru. Jangan malu-malu. Wama umiru. Malu-malu dia. Wama umiru. Dia muncungkan. Kenapa muncung? Kerana dhammah itu berada di bibir. Kan? Macam mana nak sebut baris u kalau kita tak muncung? Tak boleh tu tuan-tuan. Mesti kena u. Uzina. Ubarri'u. Itu bagi baris dhammah. Okey, baris dhammah. Bukan saja hamzah lah, apa sahaja huruf yang berbaris dhammah mesti kita kena muncungkan bibir, menandakan itu baris dhammah. Okey. Baik, itulah 3 keadaan hamzah qata' ataupun 3 baris yang berada di awal perkataan. Okey, ni contoh-contoh ni semua saya ambil dalam kitab dia. Saya tak sempat nak cari pun, saya ambil saja. Hamzah qata' di tengah dan di akhir. Okey, jadi kalau berada di tengah dan di akhir ini, dia datang dalam 4 keadaan. Okey, maknanya tambahan dia dalam keadaan sukun. Kalau di awal kalimah, di awal perkataan, dia hanya ada 3 lah, fathah, kasrah atau dhammah. Tapi kalau berada di tengah dan di akhir perkataan, dia boleh tambah satu lagi, iaitu baris sukun. Okey, contohnya baris yang pertama wabi'rin. Wabi'rin
mu'attalatin wa bi'rin. Di hamzah qata' berada di tengah kalimah wa bi'rin. Contoh yang kedua, walladzina yu'minuna, hamzah qata'. Jadi hamzah qata' itu dia ada tanda hamzah, kita nampak. Okey. Cumanya dia hamzah qata' ini dia boleh berada dalam dua keadaan. Sama ada keadaan yang pertama dia stand alone. Tahu stand alone? Dia single, dia seorang je. Macam dia hamzah satu je. Okey. Okey, ada kala dia berada dalam surah dia ataupun dalam rumah dia. Berada dalam rumah dia. Rumah dia maknanya rumah alif ke, rumah ya ke, okey, atau rumah waw. Dia ada kaki lah maksudnya. Okey, itu hamzah qata' dalam keadaan ada surah, ada rumah. Okey. Contohnya yu'minuna ni lah. Ni ataupun wabi'rin tadilah. Sama juga. Okey, jadi hamzah qata' berbaris mati atau sukun, berada di tengah perkataan. Wahayyi lana, wahayyi ni pula hamzah qata' berada dalam rumah dia dan dia berada di akhir. Di akhir ni wahayyi lana min amrina rasyada. Amrina rasyada. Amrina ni hamzah qata' berada di awal perkataan amrina. Okey. Jadi kalau sukun ini juga kalau fathah kasrah dhammah tadi kita dah sebut dah sentuh dah macam mana ingat peringatan untuk baca dia. Okey. Sukun pula ini juga ingat kita perlu jaga supaya yang pertama hamzah tidak menjadi ain. Macam yang kita sebut tadi. Wa bi'arin contohnya. Wa bi'arin. Wabi'arin mu'attalatin dibaca. Contoh. Walladzina yu'minu. Dia baca walladzina yu'minu. Jangan yu'minu. Walladzina yu'minu. Kena syiddah kat hamzah tu. Kena tahan tu suara tu. Wahayyi lana. Jangan baca wahayya' lana. Wahayyi' lana. Kena tahan kat situ supaya hamzah itu jelas pada sifat dia. Wahayyi lana. Okey. Jadi ingat tu hamzah berada di akhir ni kita kena sebut makhraj dan sebut sifat dia. Sifat hamzah jahar, sifat dia syiddah, sifat dia istifal, sifat dia ialah infitah, sifat dia ismat. Ismat. Ingat tak sifat? Tak ingat lagi tak apa. Sebut sikit-sikit. Okey. Fathah faqad dhalla sawa as-sabila. Sawa ni satu kalimah, hamzah berada di akhir. Ini dia stand alone. Hamzah dia seorang-seorang je. So dia tidak ada apa tadi? Rumah. Sawa as-sabil. Okey. Yang kedua, inna ansha'na. Ansha'na hunna insya'a. Ada dua contoh kat sini. Ansha'na ni hamzah qata' berada di tengah. Yang kedua, insya'a hamzah qata' berada di akhir. Okey. Insya'a ni kita baca apa ni? Baca hukumnya ialah mad iwad, dua harakat. Insya'a, bukan insya'. Salah insya'a. Kenapa insya'a? Kerana hamzah itu hamzah qata' itu dua baris di atas. Jadi baca panjanglah, dua baris di atas. Kalau berhenti baca panjang kecuali huruf ta marbutah. Okey. Yang ketiga, tas'alu. Tas'alu hamzah qata' berada di tengah ni. Tas'alu ni Jadi kena baca tahqiq, baca jelaslah. Semua hamzah qata' kena baca jelas. Tas'alu. Tas'alu. Okey. Baris kasrah pula baris bawah, kama su'ila. Kama su'ila. Hamzah qata' mesti dibaca dengan jelas. Su'ila. Su'ila. Okey. Au kasayyibin minas sama'i. Minas sama'i berada di akhir. Di perkataan akhir. Hamzah ni berada di akhir kalimah. As-sama'. Okey. Mimma'in. Hamzah qata' berada di akhir kalimah ma'in. Ini kalau waqaf macam mana? Mimma. Mesti ada tahan kat situ. Macam tu. Ini jangan baca ma'iwat pula. Tak boleh. Sebab ni bukan dua tanwin di atas, ni tanwin di bawah. Tanwin bawah tak terpakai Bukan macam mimma'i pula, jangan. Mimma. Mesti ada sangkut kat situ. Macam break mengejut. Kenapa break mengejut tu? Sebab ada hamzah. Dan itu adalah hamzah qata'. Mesti kena jelas
tahqiq. Sebab tu bila kita baca kalau kita baca dengan guru, maka guru kata kena baca macam tu. Kenapa? Kerana dia perlu dibaca dengan jelas. Hamzah itu tahqiq. Mati kan? Kalau mati gitu kan? Kalau tidak ada hamzah, mimma. Itu tak ada hamzah. Okey, jadi pastikan kita tahu kaedah. Yang keempat ataupun dhammah, wa yunshi'us sahaba. Hamzah qata' berbaris dhammah dan dia berada di akhir kalimah wa yunshi'u. Okey. Fayunabbi'uhum. Hamzah qata' berada di tengah. Okey, kalimah fayunabbi'uhum. Pastikan kena jelaskan. Tahqiq ni maknanya jelas. Fayunabbi'uhum. Wa ma ubarri'u nafsi. Ada dua tu hamzah yang baris depan, u dan juga u yang kedua. Tapi kita nak tengok kat sini berada di akhir perkataan, iaitu ubarri'u, u yang kedua. Itulah. Okey. Jadi itulah hamzah qata' di tengah dan di akhir. Beberapa contoh yang ada rujukan ayat-ayat itu suratul Baqarah, surah An-Nur ini. Kita boleh rujuk, ya, kaedahnya ialah mesti kita tahqiq. Tahqiq jelaskan bagi huruf-huruf hamzah qata' sama ada berada di awal, di tengah dan di akhir. Okey, dengan menjaga baris-baris dia, harakat-harakat dia. Kalau sukun, sukunlah. Kalau fathah, fathah. Kalau kasrah, pastikan bunyi kasrah yang tepat. Jangan dibaca imalah. Kalau dhammah, pastikan kita dhammah tu dengan baik, dengan memuncungkan bibir. Ini semua dapat dikenal pasti ataupun dapat kita belajar, dapat kita tasfihkan melalui bacaan-bacaan kita dengan guru kita yang akan menilai bacaan kita sama ada betul atau tidak bacaan bagi hamzah qata' bagi empat kaedah baris tadi. Okey, kita nak tengok slide yang seterusnya. Hamzah qata' dibaca dengan ibdal. Ini yang saya sebut tadi. Dibaca dengan ibdal ni makna kita dah sebut tadi dah. Kita dah sebut hamzah qata' dibaca ibdal ni pada tajuk hamzah wasal. Pada tajuk hamzah wasal. Okey. Jadi kalimah falyu'addil ladzi tumina ituni idhalli iti bi qur'anin utu saffa itina bima ta'iduna. Ada 6 ini semua telah kita sentuh sebenarnya. Jadi di mana hamzah qata'-nya? Itulah pada hamzah yang kita sebut tu. Hamzah pada waw, hamzah pada ya, hamzah pada ya. Inilah. Maka ini saya tak perlu ulang lagi. Baru kita buat ulang kali tadi. Yang penting kita kena tahu kalau kita nak ibtidak. Dan yang kebiasaannya ialah pada surah Al-Ahqaf ayat keempat ni. Ambil perhatian ni, surah Al-Ahqaf ayat yang keempat ini yang biasanya. Okay? Yang lain-lain ni kita biasanya wasal kerana dia berada di tengah ayat. Kalau Al-Ahqaf ayat keempat ni, perkataan itu ni di awal ayat. Jadi memang tak dapat tidak kita nak ibtidak kat situ. Melainkan kita wasal lah sebab dia ada tanda waqaf sebelum tu. Kalau yang lain-lain tu semuanya kita akan baca sambung sahaja. Kita tak perasan lah. Cuma kalau ditanya macam mana nak ibtidak daripada kalimah itu, maka kita tahu kaedahnya hamzah wasal, baris nak membariskan hamzah wasal kerana melihat pada hamzah qata'-nya, rumah bagi hamzah qata'. Okey. Dekat sini berdua ada, hamzah wasal ada, hamzah qata' ada. Jadi dapat perhatikan kalau hamzah wasal dia tidak ada sebarang tanda hamzah, hamzah qata' dia ada tanda hamzah. Okey. Kemudian jadi itu saya tak perlu ulang saya terus pergi kepada yang seterusnya. Hamzah qata' dibaca ibdal 6 harakat. Kalau tadi ibdal 2 harakat yang ituni tu, ini pula dibaca 6 harakat. Okey. Kalau ituni tu tadi tu kita bicarakan dalam bab hamzah wasal lah. Itu dalam bicarakan hamzah wasal sebab kita nak memulakan hamzah wasal itu, bariskan dia. Baik. Yang ini pula hamzah qata' dibaca dengan ibdal 6 harakat. Ini bukan sebab bariskan hamzah wasal. Ini memang ada hamzah qata'. Okey. Baik, 3 kalimah dalam Al-Quran. 3 kalimah
dalam Al-Quran. Maknanya jangan tanya Ustaz, kat tempat lain tak ada ke? Sebenarnya maksud 3 kalimah dalam Al-Quran itu dia adalah hanya 3 kalimah. Okey? 3 kalimah. Tak ada kalimah lain tak? Okey? Cuma Cuma kalimah-kalimah ini dia berada di dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain. Okey? Cuma samalah, bacaannya samalah. Kalau okey, yang pertama kita tengok dia kita tengok dulu dua wajah. 3 kalimah dalam Al-Quran di mana hamzah qata' dibaca 2 wajah. Yang pertama, 2 wajah tu maksudnya dua cara bacaan 2 wajah. Okey. Yang pertama secara ibdal 6 harakat. Ibdal 6 harakat. Okey. Macam mana baca saya akan tunjuk. Yang kedua baca tashil. Ni tashil ni saya sebut tadi. Okey, baik. Ini penting ini penting. Sebab ramai orang salah baca ni. Ramai orang baca salah baca. Okey. Contoh yang pertama pada kalimah az-zakaraini. Kalimah az-zakaraini. Okey. Kalimah az-zakaraini kita baca dalam surah Al-An'am ayat 143. Juga ada dalam surah Al-An'am ayat 144. Okey. Qul okay, saya baca wajah yang pertama. Wajah pertama ibdal 6 harakat Qul zakaraini. Begitu. Boleh tak? Sekali lagi saya ulang Qul zakaraini. Yang mana yang baca ibdal 6 harakat? Hamzah qata' pada a tu. Ibdal 6 harakat. Okey, yang 6 harakat tu tuan-tuan. Qul az-zakaraini. Okey. Mudah je tapi bila ada baca kadang ada juga tergelincir. Tergelincir maksudnya baca macam mana? Yang salah tu dia baca qul al-zakaraini. Dia macam tu. Al-zakaraini. Begitu Sedangkan a tu kena panjang 6 harakat. Az-zakaraini. Okey, itu bacaan yang pertama. Wajah yang pertama ibdal 6 harakat. Okey, ini kita cerita dalam riwayat Hafs dalam riwayat Hafs An-Asim. Wajah yang kedua dibaca tashil. Wajah yang kedua, cara bacaan yang kedua dibaca tashil. Tashil ni maksudnya mudah. Mudah-mudahlah Ustaz. Okeylah mudah. Kita suka yang mudah. Kalau ibdal tu susahlah. Baca yang mudahlah. Baca yang tashil. So macam mana tashil? Mudah tu, mana dia akan baca macam ni. Qul az-zakaraini. Saya ulang lagi sekali. Qul az-zakaraini. Okey. Dia tak baca ibdal 6 harakat dia tak baca mat kat situ. Ini kalau kita panggil hukum mat apa ni? Mat lazim kalimi musaqqal. Okey. Nama dia mat mat lazim kalimi musaqqal. Qul maka saya tashil Qul az-zakaraini. Mudah tak? Susah juga Ustaz. Mudah ahad. Dia bukan ahad, dia ahad. Jadi tashil ni dia baca di antara hamzah, di antara baris fathah az-zakar. Dia bukan dialah qul az-zakar. Qul az-zakar. Gitu. Qul az-zakarain. Okey dia bukan qul az-zakarain, qul az-zakar. Qul az-zakar. Dia macam ada lembut kat situ. Qul az-zakar. Okey. Baik, jadi dua wajah ini boleh dibaca pada kalimah az-zakarain. Okey. Contoh yang kedua, qul Allahu adzina lakum. Qul Allah. Allah ini kita baca dengan ibdal 6 harakat. Qul Allahu. Begitu. Saya ulang balik. Qul Allahu adzina lakum. Okey. Ini adalah surah Yunus ayat 59. Ada lagi dalam satu ayat surah
surah apa Al-Hajj ke tak silap. Qul Allah, tapi kalimah yang samalah. Allah Allah. Qul Allah. Itu baca ibdal 6 harakat. Okey, kalau baca tashil, qul Allah. Qul Allah. Itu tashil. Tashil ni ringan, mudah. Qul Allahu. Okey. Baik, yang ketiga kalimah al-ana. Okey, al-ana kalau baca ibdal al-ana wa qad kuntum. Okey, saya ulang lagi sekali. Al-ana wa qad kuntum. Tu 6 harakat. Ingat Baik, ini juga ramai yang salah. Kenapa dibaca salah? Dibaca macam mana? Dibaca al-ana. Yang kita sebut yang panjang yang ibdal bukan lam. Kalau lam dia baca panjang salah lah. Bukan al-ana. Ana. Tu yang 6 harakat. Ingat Itu ibdal 6 harakat. Wajah yang kedua tashil al-ana. Al-ana. Dia begitu. Al-ana. Dia antara hamzah dan fathah. Al-ana. Itu tashil. Kedua-dua wajah ini boleh dibaca pada 3 kalimah ini. Al-ana juga ada dalam surah Yunus ayat 91. Ayat 91 pun ada al-ana. Jadi kaedah yang sama kita baca mengikut riwayat Imam Hafs daripada Imam Asim. Baiklah. Wallahu a'lam habista. Okey. Baik. Jadi itulah yang kita panggil sebagai hamzah qata, dibaca dengan ibdal 6 harakat. Jadi bila kita sebut 6 harakat ini mesti kita perlu cukup 6 harakat. Baik. Sedikitlah saya nak kongsikan mungkin dari segi teknik pernafasan. Kalimah yang memerlukan 6 harakat ini dia perlu kepada pernafasan yang cukup. 6 harakat sama. Sebab ini semua mat 6 harakat ni mat lazim ni. Mat lazim kalimi musaqqal pada az-zakarain dan juga Allah. Ataupun mat farq. Okey. Al-ana ni mat lazim kalimi mukhaffaf. Ini satu saja mat lazim kalimi mukhaffaf iaitu pada kalimah al-ana dalam 2 tempat. Surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Baik. Bila memerlukan 6 harakat ni nafas mesti kena panjang. Maksudnya nafas panjang tu ialah kita kena cukupkan supaya bila nafas cukup maka kadar harakat cukup. Okey. Jadi macam mana kita nak nafas panjang? Nafas panjang ni ada teknik dia tuan-tuan. Apa teknik dia? Teknik dia ialah dengan kita bernafas menggunakan perut. Menggunakan perut. Maksudnya bukan menggunakan perut. Memang tarik nafas, buang nafas dengan hidung dan mulut kan. Kita mengambil nafas, menyimpan nafas di dalam perut. Bila kita tarik nafas, kita gunakan dada ke perut? Biasa kita penuhkan dada kan. Bila penuhkan dada ni, dia sebenarnya kurang tempat penyimpanan dia. Dada ni sempit. Okay. So, yang saya belajar ialah dia memerlukan kepada kita penuhkan perut. Jadi tarik nafas tu biar perut kita kembung. Biar perut kita besar. Maknanya tarik nafas menggunakan perut. Bukan menggunakan perut, simpan di dalam perut. Supaya dia punya nafas tu ada baki lebih. Ini memerlukan pada latihan lah. Perlukan pada latihan. Itu antaranya lah. Antaranya. Okay. Menyimpan nafas di dalam perut. Bukan di dalam dada. Kalau dada ni dia boleh juga tapi dia agak storage dia tu sikit. Biar storage banyak sikit. Ini tak kira lah orang perut besar macam saya ke, perut kecil ke, tak kisah. Selagi mana perut ni dia fleksibel. Kan? Anak kembar 10 pun boleh masuk, betul tak? Orang kembar 10 kan? Jadi dia lebih banyak. Tapi ini memerlukan kepada latihan.
Okey. Yang kedua dari segi cara pemakanan. Pemakanan ni pun penting untuk kita mengawal nafas. Okey. Jadi makanlah makanan yang orang kata membantu menjaga nafas. Okey. Jangan makan makanan-makanan yang berminyak, makanan-makanan berminyak, makanan-makanan yang terlalu pedas pun boleh menyebabkan nafas kita kurang. Sebab apa? Sebab dia tersangkut. Benda-benda minyak, benda-benda yang pedas ini kan, dia boleh menyebabkan kita. Yang ketiga dari segi kesihatan kesenaman, ini penting juga. Kalau satu orang yang ada stamina, insya-Allah dia akan mempunyai nafas yang lebih. Dia mempunyai nafas yang lebih. Jadi itu antaranya lah. Maknanya kalau boleh kita buat latihan-latihan dari segi nafas ni. Contohnya kita tahan nafas. Berjalan dalam contoh jaraknya 100 meter. Contoh berapa lama kita dapat tahan nafas. Okey. Kemudian besok kita cuba lagi dalam jarak yang sama. Maafkan saya, dalam jarak yang lebih sikit, berapa kita boleh, berapa lama kita boleh tahan. Okey, kalau 100 meter boleh tahan, okey, cuba pergi 150 meter, boleh tahan tak nafas. Okey, ataupun dengan cara menyelam. Menyelam ni juga antara teknik-teknik yang digunalah masa sekolah-sekolah dulu kan. Menyelam dalam kolam untuk menahan nafas. Latihan. Dia perlu latihan untuk nafas ini. Okey, selain daripada teknik-teknik yang kita sebut tadi, makanlah makanan yang membantu. Contohnya makan madu. Bukan saja nafas, suara pun bagus. Suara pun bagus untuk menjaga. Bila suara tu bagus, bila nafas tu, suara tu lepas bagus, nafas tu dia akan pergi lancar. Dia berkait tu tuan-tuan. Berkait tu. Okey. Jadi kalau orang yang boleh menjaga makan dia, dari segi nafas dia, dari segi suara dia akan lancar, insya-Allah bacaan dia akan baik. Bila bacaan baik, maka kita seronoklah. Tak ada sangkut-sangkut. Baik kalau kita baca sekejap-sekejap dah terpotong. Tak habis satu kalimah, az-zakarai tak habis dah terpotong. Okey. Yang keempatnya, faktor usia ni tak boleh kita nafikanlah. Kalau faktor usia ni memang kita semua tak boleh nafikan. Semakin kita berusia, semakin kita panggil kadar kesihatan kita tu semakin berkurang, maka adalah kekurangan-kekurangan tertentu. Macam kereta lama tu dia banyaklah sikit ragam dia kan. Okey. Tapi kereta lama tu yang sebenarnya kukuh. Kereta baru-baru ni dia cepat uzur juga kerana terlalu canggih. Okay, jadi tidak juga melihat kepada kualiti tadilah. Jadi apa pun ala kulli hal, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita baca Al-Quran ini biar ada persediaan. Jangan baca dalam keadaan tergopoh-gapah, terburu-buru, tidak bersedia. Nanti dia akan jadi, dia akan ada memberi kesan kepada bacaan. So nak baca biar ada persediaan, ya, dari segi fizikal dan juga mental. Itulah sikit sebanyak perkongsian. InsyaAllah mengakhiri kita punya tajuk Hamzah Qattah pada hari ini. Wallahu a'lam. Okey. Okey. Jelas Baik, kita dah pukul apa? Oh, pukul 10 dah, masya-Allah. Okey. Pukul tu, 10 dah. Okey. Baik, kita ada soalan tak? Tak ada soalan. Saya tengok tak ada soalan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Tak ada soalan. Maknanya semua cukup faham. Mudah je Hamzah Qattah ni, okey. Yang kita nak sebutkan dalam Al-Quran, berbeza dengan Hamzah Wasal yang mempunyai kaedah bariskan dia, tetapi Hamzah Qattah dia sudah ada baris, dia perlu dibaca dengan tahqiq, okey, dan ada kalimah yang dibaca dengan dua wajah, iaitu ibdal 6 harakat dan tashil. Tadilah pada 3 kalimah yang telah kita sebutkan tadi. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pertemuan kita pada hari ini. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita akhirkan dengan 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi. Okey. Baik. 10 ayat terakhir suratul Kahfi. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق Allahul Azim. Baiklah, itulah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, muslim-muslimat, ibu ayah, abang kakak. InsyaAllah mengakhiri kita punya pertemuan pada hari ini. InsyaAllah kita akhirkan dengan bacaan doa. Ini saya tak lupa Kak Syida. Kita doa dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Oh, dah habis saya. Azia tak say something ke? Terima kasih Ustaz di atas penyampaian kuliah berkenaan dengan Hamzah. Hamzah kotak bukan Hamzah katuk kena insya-Allah. Hari ini mudah sikitlah. Mudah faham. Rupa-rupanya Hamzah tu ialah Hamzah kotak. Ya, betul. Hamzah. Ya, selama ni lah. Tahu Hamzah kotak tu cuma agak keliru dengan Hamzah wasal tu lah. Hamzah wasal tu. Mudah hari ni, pelajaran hari ni insya-Allah. Semoga semua sahabat mendapat manfaatnya lah insya-Allah. Kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan kepada Ustaz lah. Ada apa-apa soalan? Tak ada. InsyaAllah tak ada. Okey. Kita kembalikan kepada Kak Syida lah untuk penutup. Silakan Kak Syida. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira Ustaz. Memang pada Hamzah kotak yang dibaca ibtidal tu memang kebanyakannya macam Kak Syida lah, memang sebelum ni baca memang
yang apa tu dia punya terus pergi kan kesilapan tu. Lepas tu baru alif lam tu masuk kan, kemudian 6 harakat tu memang kesilapan tu ada memang buat selalu, tapi hari ni alhamdulillah Allah bagi teguran melalui Ustaz kongsikan ilmu bagi ni kan. Lepas tu dengan bacaan tahsil tu kita selalu pilih yang tahsil tu yang ringan kan untuk mudah. Ada 2 bacaan sebenarnya, tak perlu tak takut salah ke apa kan. Kalau tak boleh buat yang iktidal 6 harakat tu, boleh buat yang pendek kan, yang ringkas je kan. Apa tu dengan itu alhamdulillah kita sampai ke penghujungnya. Dengan itu Kak Syida ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Jazakumullah khairan katsiran atas keadaan pagi ni. Mudah-mudahan walaupun orang kata, tapi insyaAllah dia benda tu tak dapat masuk banyak pun sikit menjadilah kan. Kita ni beramal tu tak perlu banyak-banyak tak ada kelang kabut kan. Berkenaan bacaan tajwid ni sebenarnya tanda kita apa, kita masa kita bacaan ni kita besar apa, ini kalam Allah, kita baca tajwid tu untuk menggunakan bacaan tu dengan cantik untuk serah kepada Allah, untuk kita orang kata meraihkan perkataan-kata Allah tu dengan sebutan-sebutan yang cantik, sebutan yang sempurna kan Ustaz kan. So insyaAllah so kita jumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk seterusnya insyaAllah Ustaz ya. InsyaAllah. Tasbih kemarin baca belum lagi kan? Belum. Kasih pagi ini dengan tasbih kepara dan surah Al-As. Terima kasih kembali. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz ya pada minggu depan ya. Baik, insyaAllah. Kak Syida kasih pagi ini dengan lapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlalu mikir.